Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyyan wa rasula wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat meneruskan pengajian. Kita mencari rahsia di sebalik, hikmah di sebalik susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim, yang mana insya-Allah kita pagi ini akan membincangkan surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-24, dan kita akan masuk beberapa surah yang berada pada juzuk yang ke-25. Okay. Kita mulakan dengan kita melihat perkaitan di antara surah Ghafir, surah yang ke-40, dengan surah sebelahnya, surah sebelumnya, iaitu surah Az-Zumar, yang merupakan surah yang ke-39. Surah Az-Zumar, kita melihat pada penghujung kepada surah Az-Zumar, ayat 71 sehingga ayat nombor 73. Kita sedia maklum surah Az-Zumar mengandungi 75 ayat. Okay, ayat terakhir adalah ayat ke-75, tapi kita nak tengok ayat 71 sehingga ayat nombor 73. Kalau tuan-tuan dapat merujuk kepada mushaf dan tengok kepada Quran terjemahan, ayat ini dia berada pada muka surat 446. Okay, 446, yang mana ayat-ayat ini adalah memberikan tumpuan kepada bagaimanakah manusia ini nanti di hari akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka, dan bagaimana manusia itu dia masuk ke dalam syurga. Okay, ayat 71, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Okay, ayat ini kita menemukan perkataan Jahannam. Okay, Jahannam seperti yang kita sudah sedia maklum, ia merujuk kepada nama neraka. Jadi Jahannam di sini adalah neraka. Manakala Zumara adalah merujuk kepada sekumpulan manusia. Jadi Zumara diterjemahkan sebagai rombongan. Zumara inilah yang menjadi kepada nama surah Az-Zumar. Sebab tu Az-Zumar bermaksud rombongan. Okay, rombongan nak pergi ke mana? Rombongan nak pergi ke syurga. Jadi orang-orang kafir ini, cara mereka masuk ke dalam syurga adalah dalam bentuk berombongan. Okay, ini ayat 71. Okay, ayat 71 ini sebenarnya panjang lagi ayatnya, tapi saya hanya ambil setakat Zumara. Jadi untuk mengetahui ayat penuhnya, maka tuan-tuan dan puan sudah pasti kena merujuk pada muka surat 466. Dia ada sambungan lagi selepas perkataan Zumara itu. Okay. Manakala pada ayat nombor 73, kita menemukan perkataan Al-Jannah. Lawan kepada Jahannam adalah Al-Jannah. Okay. Namun begitu, kita menemukan juga perkataan Zumara. Okay. Ayatnya berbunyi,
wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Okey. Dekat ayat nombor 73 ini pun sebenarnya ayatnya ayatnya ada panjang lagi, tapi saya hanya ambil setakat zumara. Okey. Ayat 73 Allah menyebutkan tentang golongan lawan kepada golongan kafaru adalah golongan ittaqaw rabbahum. Orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Mereka ini akan dibawa kepada jannah, akan dibawa kepada syurga zumara, iaitu secara berkumpulan, berrombongan. Okay, jadi kesimpulan ayat 71 dan ayat nombor 73, Allah menyebutkan tentang dua jenis manusia. Yang dua jenis manusia ini nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka secara berkumpulan, dan kumpulan yang kedua manusia yang Allah masukkan dia ke dalam syurga juga adalah secara berkumpulan. Okey, yang masuk ke dalam neraka Jahannam, kalau kita tengok pada ayat tu kita menemukan mereka ni siapa? Mereka ini adalah golongan kafaru, orang-orang yang telah kafir. Okey, manakala yang masuk ke dalam syurga, siapa dia? Mereka adalah golongan yang ittaqu rabbahum. Ini golongan yang kedua. Okey. Apabila kita baca pada surah yang berikutnya, iaitu surah Ghafir, surah yang ke-40. Okey, kita menemukan pada ayat yang ketiga, maknanya ayat permulaan bagi surah Ghafir. Selepas ayat yang pertama dan kedua, ayat ketiga ni ayat-ayat awal-awal juga, Allah sebenarnya masih lagi nak menceritakan tentang ayat 71-73. Okay. Tetapi kalau kita baca pada ayatnya, Allah menyebutkan tentang perihal dirinya. Kalau kita tengok dekat ayat nombor 3 ni, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ghafiriz zambi, yang mengampunkan dosa. Okay. Wa qabilit taubi, yang menerima taubat. Okay. Syadidil iqabi, yang dahsyat azabnya. Dzit tauli, yang melimpah-limpah kurniaannya. Okay, kita jumpa berapa perihal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca pada ayat kita baca terjemahan tadi. Okey, kalau tuan-tuan cari ya ayat nombor 3 ni, dia berada pada muka surat 467. Okey, 467 kita akan menemukan. Okey, perihal pertama tentang Allah. Allah ini adalah Ghafiriz Zambi. Ini yang pertama. Lepas tu Allah ini apa? Wa Qabilit Taubi. Ini yang kedua. Lepas tu apa? Syadidil Iqabi. Yang ketiga. Yang keempat apa? Zid Tauli. Okey. Lepas tu Allah kata la ilaha illahu ilaihil masir. Okey. Ayat ini kalau kita rujuk pada ayat ini, semuanya menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada 4 tadi tu, termasuklah la ilaha illallah tu. Okey, apa perkaitan, apa yang kita dapat maklumat dengan kita merujuk kepada surah yang sebelumnya, itu Az-Zumar. Okey, orang-orang yang kafaru ila jannati zumara ni, dia ada kaitan dengan sifat Allah yang mana?
di antara yang 4 tadi? Adakah yang ini? Adakah yang ini? Adakah yang syadidul iqab ataupun zidut tawli? Ha. Kalau kita tahu Jahannam, tentulah ada kaitan dengan apa? Syadidul iqabi. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ayat ni sudah pastilah ada kaitan dengan syadidil iqab, iaitu dahsyatnya azab Allah. Jadi syadidul iqab ini menerangkan lagi tentang apabila orang-orang kafir masuk ke dalam jannati zumara, apa azab yang mereka akan terima, macam mana tahap azab tu, macam mana berat azab tu, dijelaskan oleh Allah melalui perihal dirinya pada ayat yang ketiga surah selepasnya. Kalau Allah kata dia ini adalah syadidul iqab, dahsyatnya azabnya, sudah pasti orang yang masuk dalam Jahannam zumara ini, mereka akan melalui azab yang syadidul iqab. Okey. Manakala yang bertakwa kepada Rabb mereka, mereka masuk syurga yang zumara tadi, bagaimana mereka ini boleh memasuki syurga yang jannati zumara? Ada kaitan dengan Allah tu dia Maha Pengampun, Allah tu Maha menerima taubat. Okey, dia ada kaitan dengan perihal Allah SWT pada ayat yang sebelum ini. Ya, Allah Maha mengampunkan dosa. Kalau bukan sebab Allah ampunkan dosa kita, sudah pasti kita tak akan masuk syurga. Sebab orang masuk syurga ni dia tidak membawa dosanya. Tapi bagaimana ada orang boleh masuk ke dalam syurga? Jawapannya adalah melalui ghafiriz zambi, pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mendapat maklumat yang lengkap tentang perihal orang yang masuk neraka ada kaitan dengan sifat Allah. Orang yang masuk dalam syurga ada kaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menariknya, dekat ayat ini, dekat ayat hujung tu, tengok dekat ilaihil masir. Apa maksud ilaihil masir? Kepada Allah lah tempat kembali. Jadi kepada Allah lah tempat kembali ini, nanti nak kembali ke mana? Kalau kita kombinasi dengan ayat yang sebelumnya tadi, ada yang kembali ke mana? Ada yang kembali ke Jahannam. Ada yang kembali ke mana? Ada yang kembali ke Jannah. Kembali kepada Allah tu, ada yang pergi Jahannam, ada yang pergi Jannah. Okay, jadi pengajarannya buat kita, so kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi nak kembali kepada Allah ini, ke mana kita nak Allah letakkan kita? Sudah pasti kita akan mahu Allah letakkan kita kepada Jannah. Jadi apabila kita nak masuk ke dalam syurga ni, kita tahu kita orang yang berdosa. Jadi macam mana kita nak masuk ke dalam syurga? Maka kita memerlukan kepada taubat, kita memerlukan kepada pengampunan dosa. Jadi ambil kesempatan di bulan Ramadan ini untuk kita memperbanyakkan taubat, memperbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan sepenuh 10 yang terakhir, kita dah masuk kepada 26 terakhir dah Ramadan, maka kita memperbanyakkan doa, memohon Allah memaafkan kesalahan kita. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okay, mohon kepada Allah Azza wa Jalla, moga-moga saya, tuan-tuan, kita satu keluarga, kita semua sekali, Allah masukkan ke dalam syurga dalam keadaan apa? Dalam keadaan zumara. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini adalah contoh yang pertama. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, kita lihat pula pada perbincangan tentang malaikat. Kalau kita tengok dekat surah Az-Zumar,
ayat terakhir sekali, ayat 75, muka surat 467. Ayat ini kita memang menemukan perkataan al-malaikah. Kita jumpa ayat nombor 75 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa taral malaikah. Sebab malaikah semua orang tahu, malaikah adalah malaikat, para malaikat. Hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Okay, dekat ayat 75 ni sampailah pada penghujungnya, Allah menyebutkan tentang bagaimana ketundukan, bagaimana ibadahnya para malaikat di sisi Allah. Mereka ni buat apa? Yusabbihuna. Mereka sentiasa bertasbih. Mereka banyak bertasbih. Bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan, memuji Allah Azza wa Jalla. Okey, dekat sini kita jumpa tentang perkataan al-malaikah. Okey. Malaikat yang mana? Kerana kita tahu malaikat ni ramai. Jadi dekat sini di antara malaikatnya adalah yang hafina min haulil arsy, iaitu malaikat yang beredar di sekeliling arash, yang keliling arash Allah ini. Mereka inilah yang sentiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Manakala kalau kita tengok surah yang selepasnya, iaitu surah Ghafir, pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, masih lagi sebenarnya pada awal-awal ayat bagi surah Ghafir, Allah masih menyebutkan tentang malaikat. Tapi kita tak jumpa dalam ayat 7 ini tentang malaikat. Tapi kita boleh temukan pada ayat ini kita akan jumpa sebenarnya pasal malaikat, iaitu ayat Allah kata allazina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu. Kalau kita tengok dekat ayat allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu tu, kita akan tahu ia adalah malaikat. Macam kita tahu dia malaikat, kalau kita baca terjemahan ayat 7, muka surat yang sama dengan ayat 75 surah Zumar tadi, 467, kita akan menemukan Allah kata yang, allazi ni maknanya yang, yahmilu, yang memikul, al-arsha, arash, wa man hawlahu, dan yang berada di sekeliling arash. Jadi siapa yang berada di sekeliling arash? Kalau kita baca pada ayat sebelumnya, dah kita jumpalah perkataan malaikat. Jadi waman haulahu ni kita jumpa ia adalah malaikat. Lepas tu siapa yang memikul arash? Sudah pasti ia adalah malaikat. Jadi ayat 7, ayat 8 surah Ghafir masih lagi menyebutkan topik yang sama dengan surah yang sebelumnya. Walaupun dua surah yang berbeza, namun apa yang dikatakan oleh surah Az-Zumar pada penutupnya masih lagi diperkatakan pada awal-awal surah Ghafir berkenaan dengan malaikat. Okey. Ada persamaan, iaitu malaikat ini bertasbih kepada Allah, cuma dalam ayat 7 ini ada penambahan maklumat. Apa penambahan maklumat dia? Kita jumpa penambahan maklumatnya pada wayastaghfir. Saya padam sekejap yang ni ya. Saya padam sekejap yang ni. Padam sekejap yang ini. Okey, kita tengok. Okey. Ya. Okey. Kalau kita tengok dekat ayat sebelum ni, kita jumpa hanya para malaikat tu buat apa? Mereka bertasbih. Sama tak dengan ayat atas ni ada yusabbihun? Cuba tak? Yusabbihuna bihamdi. Kita jumpa sama. Ada persamaan? Okey. Cuma apa perbezaannya? Ada penambahan maklumat. Kalau kita baca dekat ayat ni, ada penambahan maklumat. Apa dia? Wa yastaghfirun. Dekat sini. Wa yastaghfiruna amanu lilladzina amanu. Dekat sini.
So bezanya, saya sekejap, saya padam sekejap ya. Okay. Sekejap. Okay, tengok ya. Apa maklumat yang kita boleh dapat dekat ayat 7 ni yang tiada pada ayat 75? Apa tu dekat sini? Kita dapat maklumat wa yastaghfiruna lilladzi. Saya jap saya kena padam sini sekejap. Saya buat garislah senang supaya lebih nampak. Okey. Ini dekat sini ya, itu yang saya underline dengan warna hijau ni. Di sinilah yang tiada maklumat pada ayat 75. Jadi dekat sini kita menemukan para malaikat ni sebenarnya mereka mendoakan, minta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada penambahan maklumat pada ayat 7 yang tiada pada ayat 75. Inilah sebenarnya sebab kenapa kita perlu merujuk kepada surah yang sebelumnya. Begitu juga mengapa kita perlu merujuk kepada surah selepasnya. Macam Az-Zumar, dia memerlukan surah Ghafir. Surah Ghafir memerlukan surah Az-Zumar untuk saling memperincikan bagaimana kehidupan para malaikat di sisi Allah. Rupa-rupanya kita dapat jawapan para malaikat ni mereka saja tunduk pada Allah. Mereka saja ibadah kepada Allah. Cara mereka tunduk kepada Allah, mereka mensucikan Allah, mereka memuji Allah. Dalam masa yang sama para malaikat ni juga mereka mendoakan manusia yang ada di muka bumi Allah Azza wa Jalla yang mereka ini beriman. Doanya apa? Kena baca ayat itu lengkap. Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan, minta bagi rahmat, minta bagi ilma wa ilma, minta diberikan pengampunan. Okay, ini adalah maklumat ringkas bagi contoh kedua berkaitan surah Ghafir dengan surah sebelum, iaitu surah Az-Zumar. Baik, kita akan teruskan dengan surah yang lain. Okay, kita tengok pula antara surah Fussilat dengan surah Ghafir. Okay, surah Ghafir kita kena tengok kepada ayat yang belakang, yang hujung-hujung. Kalau tadi kita tengok yang awal, ni kita tengok yang belakang pula. Kepada penutupan bagi surah Ghafir. Okey. Ayat nombor 82 sehingga ayat nombor 85. Okey, dalam nota saya hanya membawa ayat nombor 82 sahaja. Ayat nombor 82 sahaja. Perhatikan baik-baik ya, ayat nombor 82 sahaja. Jadi kalau nak tengok ayat 83 apa 4 apa 85, kena buka Quran muka surat 476. 476. Okey, ayat 82 sampai 85 ni sebenarnya cerita tentang apa? Okey, sebenarnya dia nak cerita tentang cuba kita tengok ayat yang ni. Ayat yang aqibat allazina min qablihim. Tengok pada ayat, sekejap saya ambil pen yang agak pendek kecil sikit. Sekejap ya. Okey, tengok ayat ni yang dekat sini ya. Aqibatul ladzina min qablihim. Tengok pada ayat ni. Aqibat ni apa? Kita selalu sebutkan akibat. Kita kan akibat. Kena di huruf qaf ya, akibat. Okey, akibat buruk lah. Kepada siapa? Alladzina, orang-orang min qablihim, sebelum mereka. Sebelum mereka tu siapa? Sebelum umat, sebelum orang musyrikin Mekah.
Maknanya umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebelum mereka sudah ada umat-umat yang mendapat akibat. Akibat ni balasan buruk. Yang mana umat-umat sebelum ni, mereka ni kalau kita baca ayat, kanu aktsara minhum, lebih ramai, yang lebih ramai daripada penduduk Mekah yang kafir, minhum wa ashaddu quwwatan, yang lebih kuat daripada orang kafir Mekah. Maknanya ringkasan dia ayat 82 ni sebenarnya cerita tentang kebinasaan umat-umat yang terdahulu. Okey. Ayat 82 Allah menyebut secara umum sahaja. Secara umum tu maksudnya apa? Allah hanya menyebut tentang apa? Tentang ada umat-umat terdahulu mereka mendapat akibat buruk, balasan buruk. Tetapi tidak dijelaskan umat-umat terdahulu itu siapa. Siapa yang Allah kata mereka ini kuwatan, lebih kuat. Lepas tu apa bentuk azab, akibat yang mereka dapat. Ayat yang berada pada surah selepasnya iaitu surah Fussilat. Ini bermakna surah Ghafir. Dia perlu kepada surah Fussilat. Dia perlu kepada surah Fussilat untuk mendapat penjelasan yang lebih lanjut tentang siapakah contoh alladzina min qablihim. Maka ayat yang keempat sehingga ayat yang ke-13 dalam surah Fussilat, yang kita boleh temukan ayat-ayat ini muka surat 447 dan 478. Okey, kita menemukan siapa umat terdahulu. Kita lihat mereka tu siapa, kita jumpa ayatnya. Allah kata, saya cuma ambil ayat 13 sahaja ya, tuan-tuan dan puan ya. Ayat nombor 13 sahaja. Yang saya letakkan dalam note lah. Yang mana ayat ini Allah mengatakan, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Kita jumpa di sini Allah menyebut kaum Ad dengan kaum Thamud. Kaum Ad ni mereka memang kuat. Begitu juga dengan kaum Thamud. Jadi surah Fussilat membantu surah Ghafir untuk menjelaskan siapa itu umat yang terdahulu, kaum Ad dan kaum Thamud. Apa akibat yang mereka dapat? Akibat yang mereka dapat adalah sa'iqah. Sa'iqah tu apa? Sa'iqah tu adalah petir yang telah ditimpa kepada kaum Thamud. So sa'iqah ni dia membantu menerangkan apa itu akibat. Dia saling bertautan dekat sini. Kalau alladzina min qablihim ni, siapa dia? Dia saling bertautan dengan sini. Jadi kita nampak jelas bagaimana susunan surah ini berlaku. Jadi tuan-tuan, moga-moga tuan jelas dengan contoh yang pertama ni. Kita teruskan dengan contoh yang kedua. Tapi contoh kedua ni saya tak bawakan kerana waktu agak singkat, kerana lepas ni pukul 10 pun saya ada program lain. Jadi saya ambil satu contoh saja. Sekarang kita ambil pula contoh bagi surah Fussilat dengan surah Asy-Syura. Mari kita lihat bagaimanakah surah Asy-Syura ini dia menguatkan apa yang diperkatakan oleh surah sebelumnya Fussilat. Baik, surah Fussilat ni kita lihat ayat nombor 52.
Kita tengok kepada ayat yang akhir bagi surah Fussilat, ayat nombor 52. Okey, ayat 52 ni merupakan ayat ketiga terakhir bagi surah Fussilat. Kerana surah Fussilat ini dia ada 54 ayat. Jadi ayat 52 boleh kita katakan juga sebagai penutup. Okey, ayat ini kalau kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul. Okey, kita tengok dia punya, Allah mengatakan qul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, apa pendapat kamu wahai penduduk wahai orang kafir musyrikin Mekah, apa pendapat kamu, in kana min indillah, jika Al-Quran ini datangnya daripada Allah, summa kafartum bihi, kemudian kamu mengkufuri Al-Quran itu, man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id, maka siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berada dalam penentangan yang menyimpang jauh dari kebenaran. Jadi ayat 22 ni sebenarnya nak memberikan tumpuan cerita tentang apa? Cerita tentang ni. Cerita tentang ni. Min indillah. Apa yang min indillah ni? Iaitu tentang Al-Quran. Okey. Yang mana walaupun Quran itu datang daripada Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka kafartum, mereka mengingkari Al-Quran. Okey. Manakala apabila kita baca kepada surah Asy-Syura ayat nombor 42, ayat nombor 3 surah ke-42 ni, kita akan menemukan Allah masih lagi sebenarnya nak membincangkan ayat yang ke-52, iaitu Allah mengatakan kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat ayat nombor 3 ni, Allah menyebutkan tentang pemberian wahyu, yuhi, pemberian wahyu ilaika kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga wahyu kepada rasul terdahulu. Okey, jadi surah ini, surah Syura ni, kalaulah kita tengok kalau surah sebelum kata apa? Allah kata sesuatu yang datangnya dari sisi Allah, iaitu Al-Quran. Okay. Bagaimana Al-Quran tu boleh datang dari sisi Allah? Dia melalui yuhi. Dia melalui wahyu. Okay, melalui wahyu. Okey. Jadi ayat 3 mengukuhkan apa yang diperkatakan oleh ayat nombor 52. Lepas tu pula, mengapa mereka yang mendapat apa yang disampaikan wahyu dari Allah itu tidak boleh, tidak mesti kena terima, mesti kena ikut, kerana yang menurunkan wahyu itu adalah Allah Al-Aziz Al-Hakim. Ada 3 nama Allah kat sini. Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Jadi yang menurunkan min indillah ini Allah yang mana? Allah yang Al-Aziz, Allah yang Al-Hakim. Jadi kesimpulan daripada maklumat ini, surah Fussilat ia dikukuhkan dengan ayat yang berada pada surah sebelahnya, iaitu tentang wahyu Al-Quranul Karim. Jadi apabila orang menolak wahyu ini, maka mereka akan adallu, mereka akan berada orang yang sesat, fi shiqaqin ba'id, jauh daripada kebenaran. Okay. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua,
Masih lagi surah yang sama, tapi kita nak tengok ayat yang berbeza. Kali ini dekat surah Fussilat, kita tengok ayat nombor 53. Kalau tadi kita tengok ayat nombor berapa? Ayat nombor 52. Ini kita tengok ayat 53. Manakala tadi surah Syura ayat 3, kali ini kita tengok ayat nombor 4. Okey. Ayat nombor 3 ni sebenarnya menyebut tentang apa? Menyebut tentang yang menurunkan Al-Quran tadi itu, iaitu Allah. Yang Allah ini apa? Siapa Allah itu? Allah mengatakan, kalau kita baca pada ayat yang ambil pada ayat yang hujung lah. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Dekat ayat ini, kita menemukan Allah itu maha meliputi, muhit, iaitu maha meliputi pengetahuannya bikulli syai'in, tentang setiap sesuatu. Maknanya ayat 53 ni, ayat yang menerangkan Allah ni tiada sesuatu pun yang Allah tidak tahu. Tidak ada sesuatu pun yang Allah tidak nampak. Tidak sesuatu pun yang boleh disembunyikan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Kerana pengetahuan Allah ni melihat setiap sesuatu. Pengetahuan Allah ini melebihi segala sesuatu. Okey, jadi ayat 53 ni pula dikukuhkan lagi bahawa Allah yang menurunkan Al-Quran itu bukan sekadar bikulli syai'in muhit, tapi Allah itu juga wa huwal aliyyul azim. Allah itu juga adalah al-aliyun, yang maha tinggi, al-azimu, yang maha agung. Jadi kombinasi daripada ayat 4 surah Syura dengan ayat 53 ni mengukuhkan kepada kita bahawasanya yang menurunkan Al-Quran itu bukan yang menurunkan itu, maksudnya yang menurunkan Al-Quran itu adalah dari Allah yang meliputi pengetahuannya yang maha agung, lagi maha tinggi, lagi maha agung. Jadi ayat ringkasan atau kesimpulan daripada kedua ayat ini, seperti kita katakan tadi, kita dapat mengetahui bahawasanya surah Syura ini, walaupun dah surah yang berlainan dengan surah Fussilat, namun apa yang dibincangkan pada surah sebelumnya juga masih lagi dibincangkan pada surah yang surah Syura. Jadi secara tak langsung kita dapat mengetahui perlunya kita melihat surah-surah yang lain untuk mendapat maklumat yang sempurna tentang Allah, tentang Al-Quran dan kesemua maklumat yang sebelum kita pelajari. Justru itu Al-Quran ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Sebab itu kesalahan kita yang kita perlu baiki jika kita hanya fokus kepada satu surah dengan kita mengabaikan surah lain. Kan? Ada orang dia suka baca surah yang dia suka pada surah tertentu saja. Dia faham pasal surah tertentu saja. Dia tak nak memahami surah-surah yang lain. Kadang-kadang membawa kepada kita tak nak beritahu pun surah lain. Kan? Mungkin dia fokus surah Yasin je, dia tak nak tahu surah lain. Mungkin dia fokus suratul Kahfi saja. Mungkin dia fokus surah Sajadah saja. Surah Al-Waqi'ah saja. Tanpa dia merujuk kepada surah-surah yang lain. Sedangkan Allah tak pernah pun nak pisah-pisahkan. Allah tak pernah pun nak pisah-pisahkan. Tapi bukanlah maksudnya kita tak mengiktiraf surah lain, kerana ini adalah Al-Quran. Surah-surah tu berada dalam Al-Quran. Tetapi secara tak langsung lah, tanpa kita sedari, kita seperti mengabaikan surah-surah yang lain. Sedangkan kita belajar sampai hari ini ni, sampai Ramadan yang ke-24 dah. Dah masuk juzuk yang ke-24 dah.
kita mendapati tidak terputus daripada Fatihah, daripada Fatihah, hujung Fatihah sambung kat Baqarah. Kalau kita tengok dekat sini, lepas tu kita kena perhatikan apa yang ditulis dekat sini. Kenapa tak penutup? Nampak tak? Penutup. Walaupun dah tutup, kita ingat macam tamat lah. Tak ada, dibuka semula. Itu nama pembuka. Nampak macam dah tutup, tapi dibuka semula. Maknanya apa? Tutup, buka, maknanya tak tertutup lah. Kan? Kalau surah ni tutup, pasal Allah tu bikulli syai'in muhit, surah berikutnya buka balik. Boleh sambung balik. Kita ingat tak daripada mula-mula kita belajar? Cuba kita sambung. Kita sambung. Nanti kalau kita ada waktu, kalau kita ada waktu panjang, ambil balik nota daripada yang pertama, sampailah nanti kita sambung sampai juzuk yang berikutnya. Kalau nak rujuk pada juzuk yang ni, cuba kita ambil setiap penutup surah. Penutup, lepas tu sambung dengan pembuka surah yang selepasnya. Dia seolah-olah macam tak ada ending. Dia macam sambung balik. Itu kita lihat penutup dan pembuka. So, persoalannya adalah siapa sebenarnya yang susun penutup surah begini, pembuka surah begini. Mesti ada hikmah, kan? Jadi kita mendapati bahawasanya kita tak boleh tinggallah semua surah ni. Kan? Sayangnya kita kepada Al-Quranul Karim. Jangan pisahkan diri kita dengan kesemua surah di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita sambung lagi dengan surah yang berikutnya. Okey, kita tengok. Oh ya. Ustaz, contoh 2 Fusilat tu ayat 54 Ustaz kan? Oh ya. Betul. Saya tulis 53 kat sini. Tapi saya 54 ya. Okey, kita betulkan nanti. Okey, jadi 54. Okey. Betul lah ayat 54 dekat Jawi 54. Okey. Ada soalan ke tuan-tuan perempuan? Jazakillahu khair. Okey, syarat tuan jelas. Tuan nampak tuan nampak. Dekat tu, penting tu, penutup pembuka tu. Supaya orang nampak ada kesinambungan. Mungkin kalau kita bincang dekat isi kandungan ni mungkin macam tak berapa nampak, kan. Tapi saya yakin tu akan lebih jelas lagi. Tapi kalau tengok dekat tu, penutup pembuka. InsyaAllah istiqamah belajar sampai habis, nanti kita akan dapat banyak maklumat. Bagaimana maklumat seperti ini, kenapa kami di Malaysia Tadabbur Academy nak buat juga tajuk ni. Mungkin orang nampak macam, mungkin orang tak nampak sebenarnya kenapa nak kena bincangkan. Sebab biasanya kita tadabbur ayat, faham ayat tu, lepas tu apa pengajaran dia. InsyaAllah Ramadan ni akan datang, kita akan fokus kepada ayat, lepas tu kita bincang pengajaran dia apa. Modul tu dah ada dah untuk tahun depan punya, insyaAllah. Tapi kita kena lalui dulu belajar. Sebab kalau kita tak bentangkan tajuk ni, kita tak kongsikan, sampai bilalah kita tak akan mengetahui tentang susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Baik, ada persoalan, pertanyaan tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Kita berhenti setakat ni saja. Sebab saya pun perlu buat sedikit persediaan untuk slot 1 lagi dan 10. Kalau boleh tuan-tuan ikut ya, kalau ada kelapangan lah, kalau tuan-tuan tiada apa-apa urusan lain. Okey. Ada persoalan? Ada pertanyaan? Okey, kalau tiada, saya jemput tuan-tuan perempuan untuk mengikuti perbentangan tentang buku syurga yang alhamdulillah telah pun siap sebelum ni. Dekat hampir 3,000 juga naskah yang telah dikeluarkan lah. Jadi hari ini kita bincang insya-Allah jam 10 pagi bersama dengan rakan sinergi kepada Malaysian Tadabbur Academy, iaitu Mutiara Tadabbur. Jadi boleh tengok dekat Telegram Akademi Tadabbur Malaysia untuk dapatkan link
FB, begitu juga boleh lihat di beberapa grup WhatsApp. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah hari esok. Kita bincang tentang surah yang berikutnya, Asy-Syura, Az-Zukhruf dan sehingga habis juzuk 25. Tapi sebenarnya hari ini kita dah masuklah juzuk yang ke-25, iaitu surah Syura. Kita dah masuk antara surah Fussilat dengan surah Syura. Dia dah masuk juzuk 25, ayat 47 tu. Dah masuk juzuk yang ke-25 dan kita kombinasi tadi dengan pembukaan bagi surah Asy-Syura pun dah masuk kepada juzuk yang ke-25. InsyaAllah esok kita akan perincikan lagi beberapa surah pada juzuk 25, terus kita masuk kepada juzuk yang ke-26 insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.